Assalamualaikum. Yang mana yang ada, terima kasih join untuk kelas petang ni. So, sekarang ni dah pukul 5. Yang ada yang join ni masih semangat ke hari ni? Petang ni masih semangat? Okey, tadi cikgu tengok ramai daripada macam-macam sekolah. Ada yang form 5, ada yang form 4. Terima kasih untuk join. So, yang mana yang ada ni boleh ajak ramai-ramai lagi kawan dekat sekolah ke, jiran ke apa untuk join. Follow Pitin Studio ni. Boleh follow daripada Telegram, YouTube. Boleh cari dekat Facebook juga Okay, so apa yang kita nak belajar hari ni? So kalau awak tengok dekat whiteboard, sebab tu cikgu kata kenapa untuk kelas petang ni boleh je form 4, form 5 tak kisah, semua boleh join. So hari ni kita nak tengok kepada tajuk koordinasi dan gerak balas. Inilah tajuk yang mana ada dekat silibus KBSM untuk tingkatan 5. Kalau yang mana tingkatan 5 awak mungkin masih ingat kita belajar ni dekat bab 3 berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas. Dan untuk pelajar tingkatan 4, tingkatan 4 pun anda ada belajar dekat bab berapa? Bab 13 untuk berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas manusia. Untuk hari ni kita tak cover semua sekali yang ada dalam bab koordinasi dan gerak balas. Tapi kita nak tengok, kita nak ambil sikit. Tak apa, janji yang penting awak dapat boleh faham. Cikgu faham, selama ni ramai kata kalau biologi je rasa susah, banyak sangat nak hafal. Yang ada dekat dalam live ni, anda rasa banyak tak yang nak kena belajar kat biologi? Rasa senang ke rasa susah? Have fun tak rasa belajar bio setakat ni? Kan dia, saya terpaksa dah cikgu belajar bio sebab dah ambil. Dia kata susah, banyak sangat. So jangan risau. Sebenarnya bio ni banyak tu of course. Tapi kita ada cara macam mana nak senangkan. Susah tapi minat. Okay, Brandon, tak apa. Yang penting ada minat tu. Minat yang paling penting. Okay, so kita nak tengok untuk bab koordinasi dan juga gerak balas. Siapa yang boleh bagi? Siapa agaknya yang tahu apa yang awak faham berkaitan dengan koordinasi? Apa sebenarnya koordinasi ni? Berkaitan dengan apa? Adakah berkaitan dengan tulang? Berkaitan dengan badan je semata-mata? Berkaitan dengan otak? Apa kaitan yang ada pada koordinasi? Okay, paling senang untuk awak faham, pergerakan sistem endokrin dengan saraf. Bagus yang respon ni, cikgu suka sangat. Yang mana yang ada ni boleh respon banyak-banyak, cikgu tak kisah. Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya dekat chat tu. Dia bagi tahu saraf. Ya, betul. Apa yang awak jawab ni semua betul. Pergerakan, sistem endokrin, sistem saraf berkaitan dengan hormon. Sebenarnya benda paling senang awak nak faham konsep berkaitan dengan koordinasi. Koordinasi ialah benda yang mana adanya rangsangan. Boleh nampak tak tulisan cikgu dekat whiteboard? Kalau jelas boleh bagi tahu jelas ya. Satu lagi berkaitan dengan gerak balas. Yang mana bila sahaja adanya rangsangan, of course akan menghasilkan gerak balas. Tapi macam mana gerak balas tu boleh berlaku, itu yang kita nak tengok. Okay, tolong bagi tahu soalan English. Okay, boleh. So hari ni kita akan cover untuk dua-dua. Okay, so kita tengok kepada yang pertama. Macam mana daripada rangsangan, adanya stimulus boleh menghasilkan respons, boleh menghasilkan gerak balas yang ada. So contohlah, cikgu nak walaupun awak dekat rumah, cuba semua orang cubit pipi masing-masing. Ada tak rasa? Cuba kalau cubit pipi tak ada rasa apa-apa, mungkin ada masalah pada awak punya sistem. Tapi kalau awak cubit, rasalah boleh sakit ke tak sakit kan? Ataupun kalau nak lagi best, boleh suruh parents awak yang ada dekat rumah tolong cubitkan. Tu mesti confirm lagilah boleh rasa sakit. Okay, sekarang kalau kita cubit pipi, dekat sini sebenarnya kita ada stimulus, kita ada rangsangan daripada kita punya tangan. So, bila ada stimulus, bila ada rangsangan, rangsangan tersebut dia akan dikesan. Dikesan oleh apa? Siapa yang boleh jawab? Siapa yang mengesan stimulus? Siapa yang mengesan rangsangan? Kalau ada yang tahu boleh type dekat chat. Okey, daripada rangsangan, Arsyad, Muiz, ada Zoom user tu tak ada nama. Okey, bagus, ramai sangat yang respon. Betul, semua pandai. Dia akan dikesan oleh reseptor. Sekarang ni, reseptor ni ada dekat mana? Contohlah kalau tadi kan cikgu cubit pipi. Dekat mana ada reseptor?
Dekat mana yang akan kesan rangsangan cubitan tu? Dia berada pada bahagian kulit kita. So pada kulit ada reseptor, sebenarnya pada seluruh bahagian badan kita semua ada reseptor, semua boleh mengesan. Cuma yang awak kena faham, reseptor function dia bukan hanya untuk detect stimulus, bukan hanya untuk kesan rangsangan sahaja, tapi dia boleh generate impulse, dia boleh juga menghasilkan impulse. Yang mana okey, impulse ni kalau awak tengok, dia dalam bentuk elektrik. Dia akan dihantar dalam bentuk elektrik. Pergi ke mana? Okey, dia akan pergi kepada satu sistem yang kita panggil dia sebagai sistem saraf pusat. So itu yang awak kena ingat. Dia punya centernya, kalau awak tengok kita punya center sistem saraf pusat ni dia ada dua. Satu kita ada otak. Brandon dah jawab. Otak, ya. Central nervous system kita. Inilah sistem saraf pusat. Yang mana pada sistem saraf pusat, pada central nervous system ni, kita ada otak, brain dan juga saraf tunjang. Dua ni sangat penting. In case kalaulah awak ada berlaku sesuatu accident ke ataupun apa-apa yang berlaku menyebabkan pelanggaran pada dua, kalau ada kecederaan pada dua bahagian ni, otak, brain dan juga kita punya saraf tunjang, dia boleh menyebabkan kerosakan pada keseluruhan badan kita. So, dari mana impuls ni nak pergi kepada sistem saraf pusat ni, dia akan lalu pada satu neuron yang kita panggil dia sebagai neuron afferent. Kalau untuk neuron ni, okey, untuk form 5 mungkin awak dah biasalah dengar perkataan afferent. Tapi untuk form 4 mungkin awak tak gunakan afferent, awak gunakan neuron deria. Benda ni lah benda yang sama ya, neuron deria dengan neuron afferent ialah benda yang sama. Ingat, kalau kata afferent, A mesti dia awal. Afferent bawa impuls daripada reseptor pergi kepada sistem saraf pusat. Daripada sistem saraf pusat, dekat sini pun dia ada satu neuron lain yang kita panggil sebagai neuron apa? Siapa yang boleh jawab? Neuron apa yang berada pada sistem saraf pusat? Apa yang ada pada central nervous system? Ya, pandai. Okey, ramai. Brandon, Alia. Okey, ada yang jawab interneuron, ada yang jawab efferent. Jawapannya yang paling tepat ialah pada sistem saraf pusat, pada kita punya central nervous system, yang ada ialah interneuron. Ataupun untuk form 4 dia mungkin termnya agak berbeza. Untuk form 4 dia guna neuron geganti. Ataupun mungkin ada pernah dengar neuron pengantaraan. Tapi sebenarnya interneuron, neuron geganti dan juga neuron pengantaraan ialah benda yang sama. Dia terletak pada sistem saraf pusat. Boleh jadi ada pada kita punya otak, boleh jadi ada pada kita punya saraf tunjang. Okay, so kat sini kita ada interneuron. Apa yang interneuron buat? Dia akan sambungkan impuls tadi untuk menghasilkan impuls yang baru. Yang mana maklumat tersebut telah pun ditafsirkan. Contoh tadi cikgu picit pipi. Okay, picit ni merujuk kepada stimulus. Dia akan kesan, kita punya reseptor akan kesan. Okey, ada cubitan. Akan terus dibawa pergi kepada otak melalui neuron afferent. Otak akan tafsirkan dan nanti dia akan menghasilkan impuls yang baru. Yang mana impuls yang baru akan pergi kepada efektor. Melalui neuron apa? Melalui neuron yang kita panggil sebagai neuron efferent. Okey, ada yang tanya cikgu nanti boleh tak jelaskan tentang synapse? Boleh. Kita memang akan terangkan balik berkaitan dengan synapse. Okey, untuk ni jangan confuse. Kadang-kadang ada student yang confuse. Yang mana satu afferent ke efferent dulu? Okay, awak ingat je kalau huruf A dengan E yang mana datang dulu? Of course huruf A kan? So A ialah yang awal, afferent yang awal, efferent yang akhir. Selepas ni jangan confuse. Tapi untuk form 4 dia lagi senang sebab dia punya term dah berbeza. Kalau tadi afferent dia gunakan neuron deria, kalau untuk efferent form 4 dah guna terms ialah neuron motor. So agak berbeza. Dekat dalam live ni ada form 4. Kalau ada boleh respon sikit Tapi majority mungkin form 5. So kalau form 5 kita masih lagi stick pada afferent neuron dan juga
efferent neuron. Okey, so dekat sini, bila dah sampai kepada efektor lah yang akan menghasilkan gerak balas. Contoh kalau cubit tadi dah sampai kepada efektor barulah terasa sakit. Okey, ada form 4 juga. So form 4 kita punya terms agak berbeza tapi bendanya masih benda yang sama sahaja. Ini ialah antara basic laluan pergerakan impuls yang awak kena tahu. Bila mana adanya rangsangan boleh menghasilkan gerak balas. Sekarang contohlah kalau tadi awak kena cubit lah contohnya dengan parents. Adakah awak punya respon tu okey? 3 minit kemudian baru rasa sakit. Ada tak yang macam tu? Ke terus cubit terus menjerit rasa sakit? Normalnya mesti kita boleh rasa terus. Sebab apa? Sebab kita punya pergerakan yang ada dalam ni semuanya cepat. Kurang daripada 0.1 saat. Semuanya dia terus sakit kan? Biasanya kalau lambat pasal gelak lah kan. Orang lain dah buat lawak, 5 minit baru sampai dia punya kelakar tu. So itu mungkin ada masalah pada mana-mana bahagian yang ada dalam koordinasi ni. So inilah sebenarnya saya cikgu lambat. Okey, tak apa. Benda ni boleh dilatih. Jangan risau. Tak adalah masalah tu masalah yang teruk sangat. So kalau tadi kat sini, inilah sebenarnya yang kita katakan sebagai koordinasi badan. Ke pernah contohlah, awak terfikir rasa okeylah lepas ni nak berjalan. Tapi tiba-tiba tak boleh nak berjalan. Alamak, hati nak berjalan ni, otak rasa nak berjalan. Tapi kaki tak nak bergerak. Pernah tak jadi macam tu? Cikgu rasa tak pernah kan? Sebab apa? Sebab badan kita masih lagi dalam keadaan yang normal. Masih lagi ikut sistem koordinasi badan. Okey, setakat ni untuk laluan pergerakan koordinasi. Jelas tak? Kalau jelas boleh komen dekat chat. Kalau rasa ada tak faham pun boleh tanya. Okey, bagus. Terima kasih semua yang respon. Okey, so bila awak dah faham berkaitan dengan laluan, so kita nak tengok lagi detail. Yang mana berkaitan dengan rangsangan sikit. Rangsangan ni sebenarnya ada banyak tau. Ada rangsangan daripada luar, ada rangsangan daripada dalam badan kita sendiri. Siapa boleh bagi contoh? Cuba type sikit apa contoh rangsangan luar yang awak tahu. Okey, arca reflex. Brandon dah advance. Arca reflex merujuk kepada kita punya tindakan tiba-tiba. Okey, ada yang kata cahaya, bunyi loceng, api, temperature. Yes, betul. Ada lagi? Kalau untuk rangsangan dalaman, internal punya stimulus, siapa yang boleh bagi? Adrenaline, pressure, pH, tekanan darah, terkejut. Terkejut tu ialah respon. Contoh tiba-tiba cikgu terjerit. Lepas tu ada yang terkejut kan. So itu ialah respon awak. Kalau lah contohnya dengar suara tiba-tiba, contoh tiba-tiba je terjumpa hantu kan. Tiba boleh relax je. Tu mungkin ada problem pada kita punya bahagian koordinasi. Aras glukosa, tekanan darah. Okey, bagus. Semua betul lah. Tu merujuk kepada internal punya stimulus. Ada juga homeostasis. Yes, betul. So kita tengok, merujuk kepada koordinasi. Hari ni yang kita nak fokuskan sebenarnya merujuk kepada koordinasi berkaitan dengan sistem saraf. Dalam koordinasi dia ada dua jenis. Satu koordinasi saraf, satu lagi ialah koordinasi kimia. Koordinasi saraf ni merujuk kepada benda yang berkait dengan sistem saraf kita. Kalau koordinasi kimia merujuk kepada hormon. Contohlah, awak kalau tiba-tiba diumumkan kes semua dapat straight A, rasa happy tak? Adalah straight A biasa je. Mesti rasa happy. So happy sangat kan? Happy tu datang daripada mana? Datang misalnya adalah dapat je keputusan straight A tu ialah rangsangan, kita rasa happy tu ialah gerak balas. Tapi gerak balas tu dihasilkan oleh hormon. Yang kita nak tengok hari ni ialah koordinasi saraf yang berasalnya daripada kita punya sistem saraf. Harap saya dapat A+. Amin. Cikgu doakan semua sekali yang join ni boleh dapat A+. A++ lagi untuk subjek bio dan subjek-subjek yang lain. Yang penting kena study, berusaha. Selebihnya kita tawakallah, kita berserah pada Tuhan. Nak masuk medik. Okey, cikgu doakan Brandon boleh sambung medik lepas ni. Dan yang lain pun yang mana yang minat. Okey, so kita patah balik tadi kepada koordinasi. Kita nak tengok kepada sistem saraf. Yang ni cikgu nak fokuskan ialah
sistem saraf pusat, central nervous system. Yang mana kita ada dua. Satu merujuk kepada otak. Satu lagi merujuk kepada saraf tunjang. So dua-dua ni sangat penting. Dua-dua ni lah yang akan kita cover untuk hari ni. Okey, so kita tengok sikit kepada spinal cord. Terima kasih yang tolong translate kan, ada Rafael. Okey, so first kita tengok kepada bahagian otak. Apa yang ada sebenarnya dekat bahagian otak? Cuba yang ada ni tolong listkan. Apa bahagian otak yang awak ingat? Sementara cikgu nak melukis sekejap. Boleh tolong type apa bahagian-bahagian otak yang awak ingat? Okay, ada yang jawab cerebellum, hypothalamus. Okay. Basicnya untuk otak, kita ada 3 bahagian yang penting. Okay. Yang pertama ialah bahagian dekat atas. Kalau awak pegang pada bahagian atas ni sampailah ke belakang, ini sebenarnya merujuk kepada bahagian yang kita panggil sebagai cerebrum. Cerebrum. Bahagian yang bawah, pada bahagian bawah ni, bahagian belakang kita punya otak, kita panggil dia sebagai cerebellum. Satu brum, satu belum. Paling senang lah nak ingat ni dua-dua sama. Untuk yang belajar BM dan juga BI, dua-dua sebutannya ialah sama. Cerebrum, cerebellum. Ingat dia untuk ejaan. Dalam bio, ejaan sangat penting bagi istilah. Kalau awak tersalah, mungkin boleh efek kepada markah. Dan bawah ni yang mana bentuk macam ni, nampak macam satu kayu memanjang kan? Rasanya adalah bentuk oblong. Bentuk oblong tu bentuk bujur memanjang. Kita panggil dia sebagai Amni Wafa dah tolong jawabkan. Dah ada juga Nurul Ayuni. Medulla oblongata. So nama macam best je kan. Boleh lepas ni letak nama IG ke apa. Medulla oblongata. Barulah nampak ambil bio. Nampak berbeza. Okay, inilah medulla oblongata. Dan dekat sini inilah 3 yang penting Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Lepas ni kalau ke mana-mana sebutlah. Okay, bahagian atas cerebrum, bawah cerebellum. Dekat tengah-tengah ni ialah medulla oblongata. Dan dekat sini, di antara cerebrum dengan cerebellum, ada satu lagi bahagian yang mana kita panggil dia sebagai, kalau dia besar, namanya ialah thalamus. Kalau dia kecil dekat dalam ni, namanya ialah hypothalamus. Besar thalamus, dalam yang kecil ialah hypothalamus. Semua sekali ni ada fungsi yang berbeza-beza. Kita tengok satu-satu. Okay, sekarang walaupun awak dekat rumah, cuba pegang bahagian atas kepala awak. Okay, inilah bahagian cerebrum. Bahagian ni antara bahagian otak yang paling besar. Daripada depan ni, atas daripada kita punya dahi, sampailah ke belakang. Namanya ialah cerebrum. Apa fungsi cerebrum? Cerebrum ni fungsinya untuk kawal tindakan terkawal. Cuba bagi contoh. Tolong siapa-siapa type. Apa contoh tindakan terkawal yang awak tahu? Apa dia tindakan yang awak boleh? Bengkok tangan, jalan kan? Ada orang boleh bengkokkan, ada orang boleh goyang. Hi, bye kan? So, ada ke tak orang yang paksa tiba-tiba je, cikgu saya tak nak lah angkat tangan, tiba-tiba je dia macam melambai. Ada pernah jadi? Tak ada, lari makan. So, semua tu ialah tindakan yang awak boleh kontrol. So, merujuk kepada tindakan terkawal. Tindakan terkawal voluntary action. So, kalau tengok, contoh tindakan terkawal ni dia boleh jadi pergerakan, dia boleh jadi aktiviti mental awak pun sama. Contohnya, nak mengira, nak berfikir, nanti kalau cikgu bagi soalan, awak nak jawab. Itu semua dah contoh-contoh tindakan terkawal. So, ingat je, cerebrum mesti tindakan terkawal. Yang kedua, bahagian bawah, pegang sikit bahagian bawah, cerebellum. Belum daripada segi ejaannya. Kalau cerebellum, cuba komen sikit. Apa dia fungsi cerebellum yang awak tahu? Otot, keseimbangan. Apa dia yang otot tu Haziq Nabil? Najwa, kawal keseimbangan badan. Okay, Brandon Najwa betul.
Haziq Nabil pun betul lah. Cikgu boleh faham otot yang awak nak sampaikan tu. Arsyad gaming, kestabilan. Pun boleh juga. Farah, keseimbangan. Yes, betul. Untuk cerebellum, cerebellum dia lebih kepada kawal dua benda. Pertama, kawal otot, pengecutan otot, pergerakan otot, kecut dan juga kendur. Yang kedua, dia nak kawal ialah keseimbangan badan. Contohnya lah, kalau awak jalan, ada tak awak jalan sengit-sengit? Ke boleh jalan lurus je? Ke ataupun kita tengah berdiri tegak tapi leher duk sengit je macam ni kan? Jalan je. Tak ada kan? Sebab apa? Sebab kita punya berjalan boleh straight je ni atas faktor adanya cerebellum. So tadi cerebellum untuk tindakan terkawal, voluntary action. Kalau cerebellum lebih kepada untuk kawal keseimbangan badan, untuk balancekan badan kita. Yang seterusnya kita ada bawah ni, medulla oblongata. Cuba awak sebutkan apa pula fungsi medulla oblongata yang awak tahu. Medulla oblongata antara yang penting juga. Dah nampak cerebellum tindakan terkawal, keseimbangan badan. Okey ya, Brandon, Farah, Najia Ahmad, Haziq. Okey ya, bagus. Semuanya betul. Amni Wafa, tindakan refleks pun betul. Untuk medulla oblongata, dia kawal dua benda. Satu dah tindakan luar kawal, involuntary action. Contohnya macam kita punya proses peristalsis, kita punya proses pencernaan, kita punya heartbeat, pun tu semua merujuk kepada tindakan luar kawal. Satu lagi awak jangan confuse bukan tindakan tidak terkawal tau. Kalau tindakan tak terkawal tu seolah-olahnya kita tak boleh nak kontrol langsung. Dia istilah yang tepat ialah tindakan luar kawal. Ya, bersin. Macam Rafael bagi bersin. Bersin lebih kepada tindakan refleks. Pun sama juga dikawal oleh medulla oblongata. Pemvasodilatan. Bagus Farah. Pemvasodilatan ni apa dia? Dia merujuk kepada pengembangan kita punya salur darah. Contohlah kan, kalau awak kena panas, pernah tak terfikir, kenapa kalau kena panas kulit kita jadi merah-merah? Kenapa kalau sejuk kulit kita jadi pucat? Sebab kalau waktu panas akan berlaku pemvasodilatan tadi, iaitu pengembangan salur darah, menyebabkan salur darah makin dekat dengan kulit, so kita akan jadi warna kemerah-merahan. Tapi kalau waktu sejuk, kita akan berlaku proses pemvasocerutan. Kita punya salur darah makin jauh. Bila makin jauh, itulah yang penyebab jadi pucat. Okey, contoh luar kawal lah. Contoh tindakan luar kawal saya peristalsis, proses pencernaan, proses yang melibatkan denyutan jantung, proses pengangkutan dalam badan kita. Itu semua merujuk kepada tindakan luar kawal. Kalau tindakan refleks lebih kepada tindakan yang tiba-tiba. Contohnya awak tengah tengok live cikgu ni, tiba-tiba terbesin. So terbesin tu merujuk kepada tindakan refleks. Ataupun awak tengah tengok live, tiba-tiba ada adik awak cucuk pinggang, terus terkejut. Terkejut tu pun merujuk kepada tindakan refleks. Ya, batuk pun ialah tindakan refleks. Satu merujuk kepada tindakan refleks. Kalau kedip mata tindakan refleks ke tak? Tindakan yang mana satu kalau kedip mata? Awak boleh kontrol tak? Kau tak boleh nak kontrol kedip mata. Cuba bagi tahu. Agak-agak ni kalau kedip mata ni tindakan luar kawal atau tindakan terkawal? Luar kawal, okey. Arsyad dengan Brandon dah jawab. Luar kawal, Rafael, involuntary action. Luar kawal, okey. Jawapannya ialah dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi luar kawal bila masa dia jadi luar kawal, bila mana kita dalam keadaan yang tak fokus. So maksudnya macam sekarang ni, kita boleh jadi, kita sendiri pun tak sedar yang kita kelip mata. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi boleh kedip mata. So merujuk kepada tindakan luar kawal dan tindakan terkawal juga. Kebanyakannya ialah tindakan luar kawal. So itu merujuk kepada fungsi medulla oblongata tadi. Sekarang kita tengok kepada dua lagi struktur lain. Struktur lain ni dia lebih fokus kepada koordinasi kimia berkaitan dengan hormon. So kalau tengok hypothalamus, apa dia function hypothalamus? Hypothalamus dia lebih kepada proses homeostasis.
Apa dia homeostasis? Proses penghasilan hormon. Kawal atur kita punya persekitaran dalam. Contohnya, kalau awak banyak sangat makan benda-benda manis, pagi makan kek, tengah hari beli pula air tilas, petang makan lagi benda-benda lagi manis, asyik manis je kan. So kita punya aras glukosa dalam darah makin tinggi. So nak kawal balik, nak rendahkan balik, itulah melibatkan homeostasis. Dan untuk talamus ni dia lebih kepada untuk kawal maklumat. Dia menerima maklumat yang ada. Okey, so yang mana yang ada? Jelas tak untuk fungsi dan juga struktur otak? Kalau jelas, boleh komen dekat chat tu. Okey, bagus. Jelas sangat. Itu yang cikgu nak. So, jangan rasa susah. Apa beza dengan mekanisme swab balik negatif? Okey, homeostasis ialah satu proses yang besar nak kawal kita punya persekitaran dalam. Tapi cara nak kawal tu dengan menggunakan mekanisme swab balik negatif. Maksud sebenarnya mekanisme swab balik negatif ialah di bawah proses homeostasis. Okey, so kita tengok pula yang kedua, kita dah kenal otak, kita nak tengok pula spinal cord. Nak tengok pula saraf tunjang ni. Agak-agaknya apa yang ada dekat saraf tunjang? So, cuba listkan apa pula yang awak tahu struktur yang ada pada saraf tunjang. Okey, neuron. Okey, betul neuron. Okey, ada lagi jawapan lain? Jirim putih dan kelabu, akar ventral, akar dorsal, white matter, grey matter, saraf spina, akar ventral. Yes, semua tu betul. Okey, jangan sementara cikgu lukis. So, kalau ada soalan, boleh je terus tanya, tak ada masalah. Okey. So, ini ialah antara gambaran untuk saraf tunjang, untuk spinal cord. Inilah dia punya keratan rentas. Sebenarnya nak kenal sangat senang. Pertama, dekat dalam spinal cord kita ada kereta Honda, kita ada rama-rama. Okey, so kita nak tengok ada kat mana satu yang ada kereta Honda yang ada rama-rama tu. Okey, bentuk yang dekat luar sekali ni yang macam bentuk rama-rama tapi tak ada badan. Ni sebenarnya merujuk kepada jirim apa? Siapa ingat? Jirim putih ke jirim kelabu? Okey, Brandon betul. Ni ialah jirim putih ataupun yang ambil BI dia ialah white matter. Jirim putih. Yang bentuk macam rama-rama. Dalam dia yang bentuk macam H ni nanti cikgu kata macam kereta Honda punya label tu. Ni merujuk kepada jirim kelabu. Grey matter. Okey, kita tengok pula dekat tepi-tepi ni ada apa ni yang macam ada bonggol-bonggol ni. Okey, kalau awak nampak ada bonggol macam ni, dia merujuk kepada akar dorsal. Ada je bonggol, ada bintik-bintik, akar dorsal. Kalau tak ada, dia ialah akar ventral. So ni cara paling senang untuk awak ingat. Okay, ada soalan daripada Brandon. Jirim putih dia ada salut myelin. Kenapa dia ada salut myelin? Okey, sebenarnya dekat dalam ni dia penuh dengan neuron. So bahagian neuron yang ada yang dikelilingi oleh salut myelin tu ialah bahagian jirim putih. Yang sebenarnya dia bersambung. Ni nanti cikgu akan terangkan kenapa. Kalau tengok dekat dalam ni nanti pula dia ada badan sel. Okey, sekejap lagi cikgu terangkan ya. Okey, so ni ialah antara benda yang ada. Belah kanan dan belah kiri sama saja ya. Ada akar dorsal, ada akar ventral. Okey, walaupun kalau tengok bahagian yang ada bonggol ni namanya akar dorsal, tapi bonggol tu sendiri dia ada nama khas. Apa nama khas? Nama khas dia ialah ganglion akar dorsal. Nama dia memang panjang sikit. Nama dia agak macam rumit kan, tapi jangan risau. Biasanya kalau dalam soalan macam ni dia nak tanya macam mana, biasa ditanya kalau dekat kertas 2, soalan bahagian A dia akan tanya, dia akan bagi gambar, dia tanya apa yang dilabelkan. So awak kena bagi nama lah, sama ada dia jirim putih ke, jirim kelabu, akar dorsal ataupun akar ventral. Okey, ada soalan. Apa fungsi dia cikgu? Okey, akar dorsal ganglion dengan akar dorsal je lain ke cikgu?
Akar dorsal ganglion, akar dorsal. Okey, akar dorsal ialah keseluruhan. Ganglion akar dorsal hanya merujuk kepada yang bulat ni saja. Yang ada bonggol, nama khasnya ialah ganglion akar dorsal. Tapi kalau satu ni ialah ganglion, satu ni ialah akar dorsal. Okay, kita nak tengok apa fungsi dia. Bermula dengan jirim putih. Okey, fungsi jirim putih, dalam ni dia ada neuron. Tapi neuron ni dia ada banyak bahagian. Kalau masih ingat, neuron punya bahagian, dia ada sel badan, dia ada akson. Akson ni dia ada pula pembalut yang kita panggil sebagai salut myelin. Pada bahagian sel badan ni ada pula akar-akar, cabang-cabang yang kita panggil sebagai dendrit. Yang ni ialah salut myelin, yang ni merujuk kepada akson. Dan bawah ni kita ada terminal akson. So bahagian yang ada salut myelin ni, dia berada pada bahagian jirim putih. So jirim putih ni mengandungi akson yang disalut oleh myelin. Tapi kalau untuk jirim kelabu, untuk grey matter, dalam dia lebih fokus, dia ada sel badan. Dia ada body cell yang kontrol. Dalam ni lah juga yang mana adanya interneuron. So itulah antara fungsi dia. Yang seterusnya, kalau untuk akar dorsal. Akar dorsal dalam dia ada neuron. Yes, Ellie, penebat. Penebat. Salut myelin ni merujuk kepada penebat. Dia yang akan halang daripada elektrik lalu pada dia. So nanti impuls elektrik akan lompat sahaja pergi antara satu akson kepada akson yang lain. Kenapa penghantaran impuls lebih cepat? Dia pakai sel lompat-lompat. Okey, jawapannya ialah dalam silibus awak kita ada sel lompat-lompat. Lompat-lompat tu hanya untuk faham sahaja. Dia akan guna istilahnya, contoh dalam soalan untuk penghantaran impuls, awak boleh bagi tahu impuls akan bergerak daripada satu akson kepada satu akson yang lain. Yang mana dia takkan lalu pada bahagian salut myelin. Kita tak panggil melompat. Itu hanya untuk kita senang faham. Tapi istilah sebenar kita tak guna melompat. Ya. Kita guna dia hantar impuls daripada satu akson kepada akson yang lain. Okey, sambung tadi untuk akar dorsal. Akar dorsal dalam dia pun ada neuron. Tapi neuron apa yang ada? Jawapannya ialah neuron afferent. Ataupun kalau form 4 awak jawab neuron deria. Yang mana kalau neuron afferent, dia bawa impuls daripada reseptor pergi kepada interneuron. Pergi kepada central nervous system. So dia punya laluan macam ni. Saya nampak pergerakannya. Yang akan pergi kepada jirim putih dan juga jirim kelabu. Secara spesifiknya pergi kepada jirim kelabu. Dan untuk akar ventral, fungsinya pula untuk apa? Fungsi akar ventral ni ialah untuk menghantar impuls. Pergi pula kepada efektor. Dalam dia ada neuron efferent ataupun neuron motor. Okey, ada soalan. Oh, tak ada soalan. Bagi tahu, Ellie bagi tahu. Afferent, interneuron, efferent. Ya, betul. Pandai. So, kita boleh nampak pada akar dorsal kita ada afferent. Dalam jirim kelabu kita ada interneuron. Pada akar ventral kita ada neuron efferent. So, dia punya pergerakannya daripada akar dorsal pergi kepada jirim kelabu, pergi pula kepada akar ventral dan dia akan sampailah kepada efektor. Okey, setakat ni boleh jelas untuk fungsi dan juga struktur spinal cord. Kalau ada soalan boleh terus bagi tahu, boleh maklumkan. Okey, jelas. Okey, bagus. Tu yang cikgu nak jelas. Awak boleh faham. Okey, next. Bila awak dah tahu berkaitan dengan dia punya struktur, kita nak tengok lagi detail. Yang mana kita nak tengok detail untuk neuron pula. Tadi kita dah kenal dah, kita ada 3 neuron. Neuron afferent, interneuron dengan neuron efferent. Next kita nak tengok macam mana pula struktur 3 neuron ni. Ada beza ya dia punya strukturnya. Okay, so kita tengok kepada yang pertama iaitu
neuron afferent. Neuron afferent tadi bawa ke mana? Dorsal root ke gray matter ke dorsal root? Okey, dia bukan daripada dorsal root pergi kepada gray matter, lepas tu dia akan pergi pula kepada ventral. So dorsal tu sekali sahaja. Dia punya cabangnya dorsal, gray matter, ventral. Dia bukan pergi kepada belah lain So jangan confuse. Okey, so kita tengok kepada neuron. Neuron yang pertama ialah neuron afferent. Okey, untuk neuron afferent, tips yang paling senang nak ingat ialah dia punya sel badan berada di tengah-tengah. Ini ialah neuron afferent. So kita ada salut myelin sheath. Bawah ni kita ada terminal axon dan atas kita ada dendrit. Soalan bio ada minta lukis neuron. Jarang sangat dia minta lukis neuron. Biasanya dia hanya nak labelkan sahaja. Aina Bila punya screen blur. Okey, biasanya dia minta macam Eli cakap, label. Hanya labelkan sahaja. Contoh dia bagi gambar macam ni, dia minta awak kenal pasti. Ni neuron apa agaknya. Okey, so kalau tengok, dia punya pergerakan impuls ialah daripada dendrit pergi kepada axon. So atas ni ialah dendrit. Dendrit ni yang akan terima impuls. So dia akan pergi kepada sel badan. Dan daripada sel badan akan pergi kepada terminal axon. Terminal axon ni nanti yang akan sambungkan dia dengan neuron yang lain. So ni lah afferent. Untuk yang kedua kita ada interneuron. Neuron perantaraan ataupun neuron geganti. Ni lagi senang. Dia macam bentuk star sahaja. Dia tak ada sangat badan. Dia ada dendrit. Tapi dendritnya kecil je dekat hujung-hujung. Dan dia ada juga axon. Tapi axon dia pun kecil. So kalau nampak rupa macam rupa star ni, dia merujuk kepada interneuron. Dan yang last sekali ialah neuron efferent. Dendrit dengan dendron lain ke? Okey, jawapannya ialah benda yang sama, cuma singular dengan plural sahaja. Dendrit tu merujuk kepada singular, dendron tu merujuk kepada plural. Benda yang sama, tak ada masalah. Kalau untuk yang ambil BI mungkin dia punya penggunaan tu agak berbeza. Tapi daripada segi ambil BN, awak gunakan stick je dengan dendrit. Relay neuron ke cikgu? Yes, betul. Relay neuron. Okey, so yang ketiga, neuron efferent. Okey, neuron efferent dia punya bentuknya standard untuk saraf, iaitu dia punya star ni, sel badan dia dekat atas. Lepas tu bawah ni dia ada axon, ada salut myelin dan bawah sekali ni barulah ada terminal axon. So ni ialah rupa untuk tiga-tiga jenis neuron. So boleh bezakan lepas ni, soalan macam ni pun suka nak ditanya dalam kertas 1. Kertas 1 objektif dan juga kertas 2 bahagian A. Kertas 2 bahagian B agak jarang ditanya sebab dia punya markahnya tak berapa banyak untuk yang ni. Okey, so bila dah faham, awak kena tahu impuls yang lalu dekat tiga-tiga neuron ni ialah impuls dalam bentuk impuls elektrik. Tapi ada masa-masanya impuls elektrik tu dia tak berfungsi. Dia perlu dihantar dalam bentuk lain. Bentuk lain tu apa dia? Iaitu dihantar dalam bentuk kimia. So bila masa pula impuls dihantar dalam bentuk kimia? Bila mana impuls sampai kepada terminal axon. Sampai ke hujung, contohlah daripada afferent nak pergi kepada interneuron. Dia ada gap. So dekat gap tu lah sebenarnya impuls akan ditukar kepada bentuk kimia. So gap tu kita panggil dia sebagai synapse. Brenda kata neurotransmitter. Yes, betul. Neurotransmitter lah nanti yang ada dekat situ. So cikgu akan lukis sekejap untuk penghantaran yang berada dekat tengah-tengah tu. Okey, so bila mana impuls sampai dekat hujung terminal axon. So ni dah hujung terminal axon ya. Ni terminal axon.
Bawah ni dia macam ada satu separa bulatan, macam ada bengkak. Bengkak ni kita panggil dia sebagai bonggol sinapse. Efektor, apa yang efektor tu Ellie? Okay, yang bawah ni pula kita nak sambungkan dia kepada neuron yang lain. So pada neuron yang lain ni kita ada dendrit. So ingat yang akan menghantar impuls ialah terminal axon, yang akan menerima impuls ialah dendrit ataupun dendron. Benda yang sama sahaja. So tengah-tengah ni ada gap ni, yang ni kita panggil dia sebagai synapse. Kita panggil sebagai synapse. So macam mana pergerakan impuls daripada terminal axon nak pergi kepada dendrit ni? Okey, so sampai ke sini dia dalam bentuk elektrik lagi dekat bonggol synapse. Dia ada dua struktur yang penting. Struktur pertama dia ada mitokondrion ataupun mitokondria, dua-dua boleh. Kalau satu je mitokondrion, kalau banyak kita boleh guna mitokondria. Dan satu lagi dia ada vesicle. Vesicle synapse, betul. Brandon dan juga Ellie, vesicle synapse. Dalam vesicle synapse ada apa? Siapa yang boleh bagi? Ada apa dalam vesicle synapse? Tadi kat mitokondria adalah untuk menjana tenaga. Okey, so dekat dopamin. Ya betul, Brandon kata dopamin. Dopamin tu ialah contoh dia. Sebenarnya yang generalnya ialah neurotransmitter, acetylcholine. Farah pun neurotransmitter. Yes, betul. So dalam ni ada neurotransmitter tapi neurotransmitter yang tak aktif. Acetylcholine, dopamin itu semua merujuk kepada dia punya jenis dia nama. Yang umumnya ialah neurotransmitter. So macam mana dia nak diangkut? Bila impuls dah sampai, impuls tersebut dia akan rangsang vesicle synapse untuk membebaskan neurotransmitter. So bila mana neurotransmitter dibebaskan, dia akan meresap masuk ke dalam dendrit. Secara apa? Secara resapan. Macam mana dia boleh meresap masuk ke dalam dendrit? Disebabkan pada permukaan dendrit ni ada reseptor yang menerima neurotransmitter. So bila dah terima neurotransmitter, so neurotransmitter akan masuk ke dalam dendrit dan dia akan mencetuskan impuls yang baru. Kiranya neurotransmitter hanya ada pada synapse dan juga hanya ada pada ruangan ni sahaja. Dalam vesicle synapse pun ada neurotransmitter tapi dia tak aktif. Acetylcholine dan juga yang ada tadi dopamin itulah contoh. So boleh jelas untuk penghantaran pada synapse? Sebenarnya sangat simple. Okey, jelas. Okey, bagus. So manakala jelas, kita nak buat sikit soalan yang ada. Okey. Nanti pada sini akan ditunjukkan pada soalan. Apa yang rangsang vesicle synapse tadi? Okey, yang rangsang vesicle synapse ialah impuls. Bila impuls sampai, impuls akan merangsang vesicle synapse merembeskan neurotransmitter. Cikgu sekiranya seorang itu menghisap dadah atau rokok, apa yang terjadi pada penghantaran synapse? Okey, cikgu suka sangat soalan tu. Untuk Brandon. Okey, pada yang orang yang hisap dadah, dia sama juga. Dia akan merangsang untuk neurotransmitter dirembeskan. Tapi dadah yang berlebihan ataupun nikotina yang ada pada rokok, dia akan terstuck pada bahagian synapse ni. Dia tak boleh nak meresap masuk ke dalam dendrit. Menyebabkan impuls yang lain akan terblok, tak boleh nak lalu, menyebabkan impuls yang sampai tu dia jadi perlahan. Itu yang kadang orang yang hisap dadah ke, orang ambil rokok ke, dia punya impuls ni akan jadi agak slow. Perjalanan impuls tu dekat terminal synapse. Okey, pada terminal synapse, cikgu ulang sikit pada terminal axon. Sampai sahaja impuls elektrik pada terminal axon, dia akan merangsang vesicle synapse, merembeskan neurotransmitter. So neurotransmitter akan dibebaskan dalam synapse dan dia akan bergabung dengan reseptor yang ada pada dendrit untuk diresap masuk ke dalam. Bila dah sampai masuk ke dalam dendrit, impuls yang baru akan tercetus. Masa tu yang berlaku. Dia tak rasa sakit sangat. Orang yang
Isap dadah ke ambil alkohol, dia akan rasa sakit juga. Tapi dia punya impuls saja yang lambat. Mungkin dia rasa sakit tu agak lambat. Ataupun kalau dia terima apa maklumat jadi lambat. Yes, apply benda yang sama konsepnya untuk alkohol. Segala benda yang tak diperlukan oleh badan, dia akan terstuck pada bahagian synapse ni. Okey, so kita boleh tengok pada soalan yang ada. Ni ialah contoh yang mana merujuk kepada, okey, boleh nampak jelas tak gambar yang ada dekat skrin? Kalau boleh, bagi tahu boleh jelas Okey. So inilah contoh soalan kertas 2 pada bahagian esei. Sebelum tu cikgu bagi tips untuk jawab esei. Sebenarnya tak ada masalah untuk awak jawab dalam bentuk point. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kena dalam ayat lengkap. Tak boleh awak main tulis je terus. Kena ada ayat yang lengkap. Walaupun tak payahlah macam BM kena ada selain itu di samping itu tak payah. Walaupun nak buat tambah-tambah macam panjang kan. Jangan. Terus direct to the point. Okey, so kalau tengok dalam soalan, dia tunjukkan contoh kepada arka refleks. Arka refleks ni dia merujuk kepada tindakan refleks. Yang mana fokusnya dekat sini, refleks sentakan lutut. Kita ada dua arka refleks. Satu arka refleks yang melibatkan 2 neuron. Satu lagi ialah arka refleks yang melibatkan 3 neuron. Kalau 3 neuron, contohnya macam kalau awak kena cucuk pinggang ataupun kalau awak terkena benda panas, terus angkat tangan. Itu ialah arka refleks, tindakan refleks yang melibatkan 3 neuron. Tapi kalau sentakan lutut ataupun kalau melibatkan benda yang kita tak boleh nak kontrol, itu merujuk kepada arka refleks yang ada 2 neuron. Okey, so ada yang tolong cikgu, 3 neuron, 2 neuron. Kalau yang tak geli tu macam mana? Okey, kalau rasa geli tak geli tu bergantung kepada reseptor. Orang yang tak geli ataupun kurang geli, maksudnya reseptor dia banyak ke sikit? Sikit. Sebab tu dia tak rasa. Kalau orang yang reseptor banyak, dia makin peka, so dia cepatlah rasa sakit, cepat rasa geli. Kalau yang kurang tu, dia punya reseptor dia pun kurang. Tapi bukanlah kalau kurang reseptor tu tak sempurna ya. Masih lagi manusia yang normal. Bagus ke kalau tak bagus? Geli ada tak ada bagus ke tak bagus? Nantilah kelebihan masing-masing lah. Ada orang suka je kot rasa geli-geli. Ada orang dia boleh tahan je. So tak ada masalah tu. Dia tak ada bagus ke tak bagus Okey, tengok kepada soalan. Dia bagi gambar tu kalau awak tengok. Ada grey matter. Grey matter ni ialah jirim kelabu. Ada white matter dekat luar. Jirim putih. Ada spinal cord. Ada saraf tunjang. Lepas tu dia tunjukkan ada kaki. Kita punya lutut dengan kita punya kaki lah. Pada kita punya bahagian peha, dia ada satu muscle yang kita panggil sebagai quadricep. Bawah tu ialah hamstring. Atas ialah quadricep. Dekat sini soalannya, huraikan laluan impuls. Kena bagi tahu laluan impuls. Laluan impuls ni yang mana? Yang tadi, adanya rangsangan sampai dia menghasilkan gerak balas. Macam mana laluan impuls? Okey, ada yang kena keluar awal. Okey, tak apa. Yang penting dapat sikit pun jadi dah. Okey, macam mana laluan impuls dalam sentakan lutut? Okey, first. Kalau macam ni cikgu nak mudahkan awak. Awak dapat je soalan. Awak boleh buat dulu secara kasar ni. Point dia macam mana? Okey, so contohlah. Tahu dia bermula dengan rangsangan. So rangsangan dekat sini apa dia rangsangan yang ada? Rangsangan yang ada ni, tak berapa nak nampak Okey. Rangsangan yang ada dekat sini merujuk kepada sentakan lutut. So awak boleh bagi tahu yang mana kat sini merujuk kepada 6 markah. Bila mana tadi kawasan contoh ni kaki, kawasan tendon pada lutut ni diketuk, dia akan menyebabkan reseptor yang berada pada kaki ni akan mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls. So bila mana impuls ni dah terhasil, impuls akan dihantar ke mana? Impuls akan dihantar pergi kepada saraf tunjang. Okey, kat sini awak kena tahu melalui apa agaknya.
Yes, otot quadriceps menjadi regang. Ya betul. Okey, contoh kalau lah soalan minta 10 markah, awak boleh bagi tahu yang mana otot quadriceps jadi regang. Tapi in case kalau dalam soalan dia hanya minta 6 markah, awak tak bagi tahu pasal otot jadi regang pun tak apa. Diketuk pada patella. Yes, diketuk pada patella. Pada patella ni bahagian sini lah. Pada patella tu ada tendon. Okey, so reseptor hasilkan impuls. Dia akan hantar kepada saraf tunjang. Ikut neuron afferent. Yes, Akid Nabil. Betul yang awak jawab. Melalui neuron afferent. So, sampai kepada neuron afferent pula dia memindahkan impuls ke saraf tunjang. Dalam saraf tunjang ada apa kelas? Apa yang ada pada saraf tunjang? Yes, ada akar dorsal. Apa yang ada dalam akar dorsal? Neuron apa? Interneuron. So, interneuron akan menghubungkan antara neuron afferent pergi kepada efektor. Efektor ni nanti akan hasilkan gerak balas melalui neuron efferent. So, ni ialah dia punya pergerakan. Ni ialah secara rawak Macam mana cara awak nak jawab dalam soalan, boleh bagi tahu. Contohnya yang pertama, apabila patella diketuk ataupun apabila tendon pada lutut diketuk, reseptor pada kaki akan mengenal pasti rangsangan. Dekat sini dah dapat dah 1 markah. So, bila kenal pasti rangsangan, reseptor akan menghasilkan impuls. Markah yang kedua, ada impuls. Impuls akan dibawa pergi kepada saraf tunjang. Dapat dah markah yang ketiga. Awak bagi tahu melalui afferent. Markah yang keempat. Sampai kepada saraf tunjang, interneuron akan menghubungkan afferent kepada efektor. Markah kelima. Okey, cikgu ulang balik laju sangat Tadi markah pertama boleh bagi tahu rangsangan. Rangsangan apabila tendon diketuk, dia akan dikesan oleh reseptor. 1 markah. Reseptor menghasilkan impuls. Markah yang kedua. Impuls akan dibawa pergi kepada saraf tunjang. Markah yang ketiga. Markah keempat melalui neuron afferent. Markah kelima, interneuron menghubungkan afferent dengan efektor. Markah kelima. Markah yang keenam melalui neuron efferent. Kat sini dah boleh dapat full mark dah sebenarnya. Markah yang ketujuh, efektor. Efektor dekat sini apa dia? Efektor dekat sini merujuk kepada otot quadriceps. Boleh bagi tahu otot quadriceps akan mengecut. Bila otot quadriceps mengecut, dia boleh menghasilkan sentakan, menyebabkan lutut tu makin ke depan. Yes, leg swing forward. Betul, Akid Nabil. Okey, setakat ni boleh jelas tak berkaitan dengan pergerakan yang ada pada sentakan lutut? Okey, boleh, bagus. Awak kena ingatlah ini yang melibatkan 2 neuron sahaja. 3 neuron, interneuron. Interneuron ni awak boleh sebut, boleh tak sebut pun boleh. Yang satu lagi berkaitan dengan contohnya tekanan haba ke, yang tu pula merujuk kepada 3 neuron yang jelas. Sama sahaja macam ni. Dia melibatkan saraf tunjang. Saraf tunjang ni berkait dengan arka refleks sahaja. Dia tak berkait dengan arka refleks sahaja. Sebenarnya saraf tunjang ni fungsinya lebih jelas. Tapi kalau arka refleks memang berkait dengan saraf tunjang. Okey, so jelas ada soalan. Okey, ni 2 ataupun 3 neuron. Okey, sebenarnya kalau untuk yang berkait dengan arka refleks sentakan lutut ni, dia lebih fokus kepada 2 neuron. Nanti cikgu kata nak sebut interneuron boleh, tak sebut pun tak apa. Tapi dia lebih kepada 2 neuron tadi yang penting. Iaitu berkaitan dengan afferent, berkaitan dengan efferent. Tapi kalau untuk yang tadi contoh terkena benda panas ke, terkena benda tajam, yang tu melibatkan 3 neuron yang tepat.
Okay, so jelas yang lain? Kalau jelas boleh komen jelas dekat bawah. Okey, bagus. So memandangkan masa kita dah pukul 6 dah sebenarnya. Last, okey. Cikgu nak bagi satu last quiz. Yang ni siapa yang menang boleh dapat hadiah. So lepas ni boleh. Siapa jawapan yang paling tepat dan juga jawapan yang cepat. Cepat dan tepat. So soalannya, okey, boleh ready masing-masing. Okey, jawapannya cikgu nak awak tolong typekan. Okey, apakah fungsi bagi akar dorsal dan juga akar ventral? Cikgu nak tulis jawapan dua-dua. Fungsi akar dorsal dengan akar ventral. Okey, boleh tulis laju-laju, cepat dan pantas. Okey, ada akar dorsal bawah impas keseluruhan. Cikgu nak dua-dua. Cikgu tak nak satu je. Cikgu nak dua-dua. Dorsal dengan ventral. Okey, boleh type mana keyboard warrior sekalian. Okey, akar dorsal bawah impas keseluruhan tunjang. Akar ventral bawah impas kepada efektor. Okey, kita dah ada pemenang dah, iaitu Arsyad Gaming ni. Gaming, gamers Betul lah, dua-dua jawapannya. Tahniah Arsyad. Yang lain boleh bagi tepukan visual je pada Arsyad iaitu untuk jawapan akar ventral bawah impas kepada efektor, dorsal bawah impas kepada saraf tunjang. Okey, so untuk Arsyad awak boleh bagi nama, nombor telefon dan alamat kepada WhatsApp Pitin Studio. Kalau tengok dekat skrin tu ada 016-259-1049. So jangan lupa Arsyad boleh WhatsApp terus nombor Pitin Studio ni. Okey, so yang lain jangan risau. Yang lain boleh join. InsyaAllah lepas-lepas ni pun akan ada banyak lagi subjek lain yang Pitin Studio akan buat. So boleh join je. Kalau bernasib baik, boleh dapat hadiah. Bila nak live lagi, nanti kita tunggulah kalau ada masa dan kesempatan yang lain. Okey, so itu sahaja kelas. Terima kasih pada semua yang join. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okey, so itu sahaja. Bye semua. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua para pelajar yang yang join pada sesi kita pada petang ni. Alhamdulillah Cikgu Yani bersemangat 1 jam lebih duduk dia macam tak penat pun Saya tak tarik nafas pun. Minum pun tak. Cikgu yakin yang mana tengah live bersama dengan Cikgu Yani pun you ada makan ataupun minum kudik-kudik kudak-kudak di sebelah kamu tapi Cikgu Yani seteguk air pun dia tak minum. 1 jam live tak berhenti bercakap Alhamdulillah, so kita dapat respon daripada pelajar. So kita masih menerima untuk komen dan juga cadangan ataupun maklum balas daripada pelajar. So sesi hari ni adakah best? Bukan kudik, Alia minta maaf, kudak-kudak. Cikgu baca you komen Minta maaf, kudik pula, kudak-kudak Okey. Okey, adakah sesi pada petang ni sesi yang banyak membantu pada kamu, ada belajar sesuatu tak pada petang ni? So minta tolong tinggalkan komen sedikit ruangan chatting Kalau sesiapa yang ada ambil screenshot bersama dengan Cikgu Yani di tengah live tadi ataupun you ada buat nota-nota berkaitan apa yang Cikgu Yani bagi kuliah sebentar tadi. So minta untuk share bersama-sama. Kalau ada IG boleh follow IG Pitin Studio dan minta untuk you tagkan Pitin Studio sebab ramai yang kata seronok sesi sains tadi, kata seronok dengan Cikgu Yani, sesi biologi pun seronok dengan Cikgu Yani. So adakah ada keperluan untuk kita bawa Cikgu Yani bersama-sama kita lagi pada minggu yang berikutnya? Jadi atas kepada komen kamu, cadangan kamu, maklum balas, insya-Allah kita akan bawa bersama-sama. Tapi minta tinggalkan komen sedikit. So guys, minta tolong untuk sama-sama follow Telegram channel yang mana masih belum follow Telegram channel Pitin Studio. Okay, so kemudian minta tolong sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kamu. So kita ada banyak lagi. Selain Cikgu Yani, kita ada lagi banyak lagi subjek yang kita tengah rancangkan jadual untuk bersama dengan para pelajar yang untuk terutama tingkatan 4 tingkatan 5 yang akan mengambil SPM 20++. Okay, so banyakkan lagi perbincangan soalan-soalan pasti. InsyaAllah kita akan ambil sebagai maklum balas. Nak Cikgu Farid ajar admat. Okey, itu sabar. So kita ada banyak lagi. Kita bukan kita nak score admat sahaja, tetapi kita nak score semua subjek. So tengok kekuatan Cikgu Yani tadi, Cikgu rasa seronok sebab kita ada jumpa dengan seorang Cikgu Biologi dan Sains
yang boleh membantu para pelajar bukan sahaja di kawasan kita sekitar dan seluruh Malaysia insya-Allah. So guys, jangan lupa guys, benda yang baik guys, benda yang baik, demo tak kena barai boh. Macam mana? Kena barai boh. So sekarang ni PTN Studio tengah aktif untuk kita share lagi lebih banyak subjek. So minta sama-sama, ada minta sejarah pun ada. Okay, minta untuk share dulu dengan kawan-kawan kamu, minta dia orang share ramai-ramai. So siapa yang ada berada di channel Telegram PTN Studio, kita akan letakkan, ada you jumpakan Telegram yang channel, link dan sebagainya, minta forward kepada kawan-kawan kamu dan sebagainya. So adakah okey sesi suara dan juga sesi gambar? Kalau okey, insya-Allah kita akan bantu untuk subjek lain. So para pelajar di sesi sekalian, terima kasih untuk sesi pada petang ni. So mungkin you nak tangkap gambar sedikit, screenshot dengan Cikgu Yani, boleh? Ke depan sekejap. Cikgu Yani belum ada, masih ada. Minta untuk you screenshot gambar ni bersama dengan Cikgu Yani ke depan. Alright. Okay. So, okay, ambil posisi sikit cikgu, ke tengah sedikit mungkin di antara banner dengan nama cikgu. Alright, okay. So, boleh screenshot kalau kamu rasa seronok, minta untuk kamu screenshot. Lepas tu tag di IG ataupun PTN Studio, IG PTN Studio, IG Instagram ya. Kemudian WhatsAppkan juga bersama dengan gambar ni, komen yang paling murni dan paling seronok apa yang you belajar petang ni bersama dengan cikgu ni. So, terima kasih banyak-banyak. So, salam hai, salam bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa pada sesi-sesi yang lain. Bye-bye.